Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Shafinas binti almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Tunku Temenggung Kedah, Tunku Pro Chancellor UKM. Ampun Tunku, beribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik dengan segala hormat dan takzimnya merafak sembah menjunjung setinggi kasih di atas keberangkatan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor ke Majlis Convocation UKM ke-49 ini. Menjunjung kasih taat setia yang teramat mulia Tunku. Tunku merupakan Fellow Diraja Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM semenjak 2007 lagi dan penaung Diraja Langkawi Geopark. Yang teramat mulia Tunku sentiasa menyokong sarjana UKM menyerlahkan Langkawi sebagai geopark pertama di Asia Tenggara yang diiktiraf UNESCO. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah gambaran kecintaan yang teramat mulia Tunku terhadap pembangunan generasi muda. Sentuhan yang teramat mulia Tunku juga pendorong utama kejayaan program Sustainable School Project, Recycle for Life, projek hasil penyelidikan sarjana UKM yang memberi pendedahan kelestarian alam sekitar melalui aktiviti kitar semula, pengkomposan dan biogas di 50 buah sekolah menengah di Kedah. Puteri yang berjiwa rakyat ini, kasihnya tidak bertepi kepada generasi muda. Menjunjung kasih Tunku. Patik memohon perkenan yang teramat mulia Tunku Pro Chancellor untuk Patik mengalu-alukan sidang hadirin sekalian. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai pengurusan utama, ahli-ahli senat, akademik dan warga universiti sekalian, serta div-div kehormat, para ibu bapa, serta graduan yang diraikan sekalian, serta alumni UKM yang dihormati. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat bersama-sama dalam Majlis Convocation UKM ke-49 bagi meraihkan para graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing. Kita semakin menghampiri kejayaan jika pada tahun yang lalu kita semua berdepan dengan ancaman COVID-19 tanpa perisai. Hari ini perjuangan kita sudah menampakkan hasilnya. Lebih daripada 95% rakyat Malaysia sudah lengkap menerima dos masing-masing. Semua ini adalah terhasil daripada usaha yang digembling bersama oleh badan kerajaan, swasta serta sokongan seluruh rakyat Malaysia. UKM juga amat berbangga kerana turut berpeluang memainkan peranan besar di dalam menyumbang kepada peratusan imuniti kelompok rakyat Malaysia. Di saat rakyat dan negara bergelut dengan ancaman COVID-19, UKM berani tampil menyahut cabaran bersama kerajaan memberi pelbagai bentuk sumbangan kepakaran. Pengurusan universiti bersama-sama KPT bersetuju dengan saranan kerajaan untuk mengubah sementara fungsi Hospital Pakar Kanak-kanak UKM menjadi Hospital COVID-19 di bawah Ordinan Darurat 2021. Ordinan Darurat ini seterusnya Pasukan Perubatan dan Sukarelawan Hospital Chancellor Tunku Mukris juga telah menjelajah ke seluruh pelosok negeri dan desa bagi membantu mereka yang kurang upaya untuk menerima vaksin di kediaman masing-masing. Tahniah petugas barisan hadapan kita, anda sememangnya hebat. Bukan itu saja, UKM juga diberikan mandat untuk menguruskan pusat pemberian vaksin IPT at UKM yang beroperasi di Dewan Gemilang. Alhamdulillah, kita baru saja menamatkan operasi selama 150 hari dengan kejayaan memberikan sebanyak 250,000 dos vaksinasi. Saya yakin ramai yang menerima vaksin di PPV IPT UKM, antara PPV terawal yang bertanggungjawab memberi vaksin kepada orang awam. Kita bukan saja memberikan suntikan vaksin kepada warga UKM, tetapi juga warga sekitar, sehinggalah tokoh-tokoh negara, artis dan atlet turut menerima vaksin di sini. Terima kasih kepada KKM, KPT dan MOSTI yang memberikan kepercayaan kepada UKM. Uniknya UKM, dah 2 kali dalam era pandemik COVID-19 ini kita buat convocation secara fizikal mengikut norma baharu. Kita santuni pelajar,
Convocation yang sederhana, patuhi SOP, walaupun berkombo pakai pelitup muka, ambil scroll atas meja tanpa sentuhan, itulah norma baharu. Tapi gambar anda senyum tetap ada, cukup untuk bukti bagi tatapan anak cucu nanti. Ibu dan bapa pasti ingin melihat anak di atas pentas. Namun jangan risau, wajah mereka tetap boleh ditonton dari siaran langsung di Facebook dan YouTube UKM. Para graduan sekalian, lambaikan tangan anda sekarang tanda kasih kepada mereka. Lambaikan. Sila lambaikan lagi. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, majlis ini untuk anda kemuncak perjalanan kegemilangan akademik anda. Perjalanan ini tidak mudah dan penuh cabaran. Sehingga kini 214,236 orang graduan telah dihasilkan dan pada tahun ini 7,709 orang graduan lagi akan berarak di pentas yang bersejarah ini. Jerit perih pengorbanan para pensyarah, ibu bapa, warga, kerja universiti dan pelbagai pihak yang lain terbayar sudah. Tahniah kepada semua graduan Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian dan Pusat Pengajian Perniagaan. UKM GSB yang akan menerima ijazah masing-masing pada sidang ini. Sidang hadirin sekalian, Universiti Watan ini telah mencecah usia 51 tahun pada 18 Mei 2021. Universiti kebangsaan ini adalah universiti watan kita, unik dan istimewa, ditubuhkan hasil perjuangan masyarakat dan pejuang bangsa. Aspirasi rakyat untuk melihat sebuah universiti beracuankan kebangsaan yang memertabatkan bahasa ibunda telah kita tunaikan. Kita bukan jago kampung lagi. Universiti ini juga diiktiraf di peringkat dunia. Buktinya, dalam QS World University Ranking, UKM di kedudukan ke-144. Dalam QS Asia University Ranking pula, UKM naik di tangga ke-33 dan dalam penarafan Times Higher Education Asia University Ranking 2020, UKM naik di kedudukan ke-150 Asia. Jadinya, jangan kata universiti ini tak hebat. Apa yang penting bukan penarafan semata-mata, tetapi sumbangan UKM kepada masyarakat melalui penyelidikan berimpak tinggi. Penyelidikan yang saya sebut sebagai penyelidikan gegar gamat atau dengan izin di translational research. Sidang hadirin sekalian, ibarat rumah ada tiang serinya, ibarat gunung ada pasaknya. UKM memperkenalkan Pelan Strategik Trust 2021-2025 sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik UKM 2014-2025. Kerangka Holistic Trust dengan izin talent, yakni bakat, ethics atau etika, revitalize, yakni memperkasa, agile, tangkas dan soul, yakni jiwa, menjadi nilai asas kepada setiap prakarsa yang dirancang. Lembayung Trust menjadi naratif baharu untuk UKM melangkah lebih jauh. Nilai ini perlu diterapkan dalam semua aspek bagi mencapai dua matlamat utama, iaitu kebolehpasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Para graduan yang diraikan sekalian, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Hari ini kita raikan pemenang anugerah emas kedoktoran dalam bidang dietetik Fakulti Sains Kesihatan, Dr. Yu Yi Zing. Tahniah. Beliau anak jati Pulau Pinang, miskin pun mendapat pendidikan rendah dan menengah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Minat beliau untuk fasih berbahasa Melayu telah mendorongnya untuk memilih UKM. Dengan niat tersebut, kini Dr. Yu Yi Zing bukan setakat fasih berbahasa Melayu, malah mencipta kejayaan sehingga ke peringkat PhD. Inilah anak didik seliaan Dekan Fakulti Sains Kesihatan, Profesor Dr. Suzana Saha. Beliau adalah pakar pemakanan dan dietetik UKM. Universiti Watan ini dan seluruh warganya tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan dan memertabatkan bahasa Melayu. Tahniah kepada saudari Salma Wail Marzouk Hashim, pelajar tahun 2 Fakulti Perubatan dari Mesir atas kejayaannya.
dinobatkan sebagai naib juara pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri yang bersiaran secara langsung di TV1 RTM malam tadi. Inilah bukti kehebatan pelajar antarabangsa UKM yang beracuankan kebangsaan. Bukan calang-calang, sarjana UKM ini, UNICEF pun turut menaja penyelidikan mereka. Kajian tentang kesan perubahan iklim terhadap kanak-kanak di Malaysia telah mencapai kejayaan yang besar kepada negara. Penyelidikan ini diketuai oleh Profesor Dr. Mazura Sahari, melibatkan komuniti kanak-kanak di kawasan Pulau Gaya. Beliau juga terlibat dalam penyelidikan di perkampungan orang asli Pos Kuala Mu, Perak dan PPR Sungai Bonus, Kuala Lumpur. Tanpa jaringan strategik ini, agak mustahil untuk UKM terus melakar kehebatan. Sumbing atau cliff merupakan struktur bibir dan delangit yang tidak normal. Individu yang mempunyai cliff sering mengalami masalah pertuturan, pendengaran dan komunikasi yang menjadi cabaran kepada kebolehpasaran mereka. UKM memandang serius masalah ini. Pensyarah Fakulti Pergigian Profesor Madya Dr. Tuti Ningsih Muhammad Dom dan pasukannya membangunkan modul latihan kebolehkerjaan yang dinamakan Cliff Kerja. Modul ini mampu meningkatkan nilai kebolehkerjaan dan potensi diri individu Cliff, terutamanya yang datang dari keluarga B40. Inilah warga UKM, sentiasa cakna memikirkan inovasi bagi membantu masyarakat. Sidang hadirin sekalian, siapa di sini dah naik berat badan sepanjang PKP? Semua tak mengaku. Mesti ramai kan? Tapi jangan risau, pakar dietetik kita dah hasilkan biskut Chippy Choc Cookies untuk diet sihat. Macam tak percaya kan? Cookies yang sedap ini tinggi serat, bebas gluten dan bebas gula. Tahniah Dr. Nurhana Hamzaid dan pasukan penyelidik FSK. Baru minggu lepas, biskut Chippy Choc Cookies ini dikomersialkan melalui perjanjian perisinan teknologi dengan M. Faiz Food Industry Sendirian Berhad. Jom ramai-ramai kita beli biskut ini di Shopee. Zaman pandemik ini, nak dapatkan rawatan di klinik pun risau. Tapi tak apa, Fakulti Sains Kesihatan ada jalannya menerusi perkhidmatan klinikal secara dalam talian, iaitu e-klinik atau e-consultant. Perkhidmatan klinik pertuturan, klinik terapi cara kerja, klinik audiologi dan klinik psikologi kesihatan dapat dijalankan secara maya. Inilah caranya kami berinovasi menyantuni masyarakat. Syabas kepada dekan dan seluruh warga FSK. Hadirin yang dihormati sekalian, UKM GSB antara pusat pengajaran dan pembelajaran dalam bidang perniagaan yang tersohor di Malaysia. Di sinilah tempatnya di mana mantan Naib Chancellor kita turut menabur baktinya, Profesor Tan Sri Datuk Sri Nur Azlan Ghazali, seorang pemimpin yang berwibawa, berkarisma dan disanjung ramai. Baru-baru ini Tan Sri telah menerima anugerah tokoh Bitara UKM dan anugerah ini julung kali kita berikan kepada warga universiti yang cemerlang. Kredibiliti beliau dalam pembangunan pendidikan, kepimpinan dan ekonomi juga telah melayakkan beliau menerima anugerah tokoh Hari Pekerja oleh Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam perkhidmatan awam. Setiap kali pembentangan belanjawan negara, beliaulah orang yang dicari media. Begitulah hebatnya pengarah eksekutif Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC. Lagi cerita kehebatan para akademik UKM. Dekan UKM GSB, Profesor Dr. Zafir Khan Muhammad Makbul. Silakan berdiri. Beliau dilantik sebagai kolumnis oleh Kumpulan Karang Kraft Malaysia dan penulis di beberapa media arus perdana. Kecintaannya pada bidang penulisan membuatkan beliau dilantik sebagai penulis kolum untuk majalah Dewan Ekonomi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesarjanaan beliau dalam bidang pengurusan sumber manusia dan organisasi
semakin terserlah apabila dilantik sebagai ahli pasukan pakar Indeks Kesejahteraan Organisasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin sekalian, UKM terus menyinar dengan adanya alumni hebat yang menerajui pelbagai sektor awam dan korporat. Izinkan saya menyebut beberapa nama alumni hebat dari fakulti-fakulti ini. Encik Mok Yong Yao, pengasas dan CEO 20dB Hearing, sebuah syarikat perkhidmatan audiologi, mempunyai lebih 24 cawangan di seluruh negara, merupakan alumni FSK. Puan Siti Syafurah Abbas, pengarah operasi Baby Mama Trading Sdn Bhd, yang mempunyai 17 cawangan butik kelengkapan ibu dan bayi, alumni FSK Sarjana Pemakanan Klinikal 2009 dan program dietetik tahun 2004. Dr. Ibrahim Syahrudin, pengasas bersama iCare Dental, alumni Fakulti Pergigian 2010. Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPT, alumni UKM GSB 2015. Kepada para alumni, kukuhkan rasa kekeluargaan antara kita dan selalulah kembali ke kampus. Sumbangan anda kepada universiti amat kami hargai. Para graduan yang dikasihi, alam baharu bakal ditempuh. Gunakanlah ilmu mendepani cabaran, semarakkan jiwa UKM, ilmu dan pengalaman untuk membentuk kesejahteraan negara dan dunia. Selepas ini, andalah duta UKM dan cerminan Universiti Watan ini. Kami iringi dengan doa semoga anda terus berjaya, berjasa dan berbakti bagi membina peradaban dan kemanusiaan sejagat. Alumni Bistari Lambang Kejayaan, seruan kembali disambut kegembiraan. Terpapar keikhlasan memberi sumbangan, alumni universiti tidak boleh dipisahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Pengumuman penganugerahan ijazah oleh Naib Chancellor dipersilakan.